Salam sejahtera. Utama TVS bersama saya Ruben Gomez. Dan saya Mara Suji. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Jambatan Batang Lupar, 1 lembaran baru. Pendapatan Sarawak dijangka meningkat selepas kawasan gas baru ditemui. Mohon nak percepat proses naik taraf Sebuyau menjadi daerah penuh. Sudah tentu akan memudahkan lagi pergerakan kami. Itu antara luahan ikhlas penduduk di kawasan Sebuyau berhubung projek pembinaan jambatan Batang Lupar yang akan menjadi jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Dibina dengan kos RM848 juta. Pembinaannya yang bermula Februari lepas dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Jambatan Batang Lupar di kawasan Sebuyau ini adalah pertama kalilah memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk daerah Sebuyau, bukan saja daerah Sebuyau, semua kawasan yang berdekatan dengan daerah Sebuyau lah. Lepas lama tu kami sudah teruk dengan Batang Lupar, kadang dah bisa reda jatuh dia, jadinya kami harap kereta itu lalu betul, lalu nyamai, lalu senang di tengah kami dalam menoptisir orang negeri pan sama-sama dari semua seluruh Sarawak. Masyarakat turut mengharapkan jambatan tersebut akan memberi 1,001 manfaat buat para pengguna selain pada masa sama merancakkan lagi sektor ekonomi di kawasan tersebut. Dengan adanya pembinaan jambatan Batang Lupar ini, ia akan membantu sektor ekonomi di bahagian Sebuyau dan Meludam ini, sebabkan ini ialah laluan utama yang akan ke Miri, Bintulu sebelah sana. Jadi orang-orang luar akan berhenti di sini dan mencari-cari homestay untuk berjalan-jalan seperti pelancongan lah, sektor pelancongan di kawasan ini. Terdahulu di dalam ucapannya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng berkata, adalah menjadi perancangan kerajaan negeri untuk membina infrastruktur jalan raya dan jambatan bagi menghubungkan seluruh Sarawak dari kawasan pesisirannya sehinggalah ke kawasan pedalaman. Ini kita gunakan untuk membangunkan rakyat Sarawak. InsyaAllah GPS akan terus berusaha membangunkan kawasan luar bandar yang mesti dibangunkan, termasuk Pandabalan. Tapi si dah dapat kelip mata nyada, ambil masa lah. Saya ada orang malah jeraya dapat siap esok hari. Mungkin 5 tahun, tapi saya percaya 5-6 tahun semuanya siap. Apabila siapnya jambatan ini kelak, sudah tentu ia akan memudahkan pergerakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Selain menyumbang kepada pembangunan luar bandar, pembinaannya turut dipercayai akan meningkatkan lagi sosioekonomi penduduk. Suka juga hendak saya kongsikan, jambatan ini merupakan jambatan terpanjang yang menyeberangi sungai di Malaysia. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zain Hashim untuk TVS Sebuyau. Sementara itu, pendapatan Sarawak daripada hasil sumber gas dan minyak dijangka akan terus bertambah berikutan penemuan kawasan gas baru di perairan Sarawak baru-baru ini. Kata Abang Johari, perkara tersebut dimaklumkan kepada beliau semasa kunjungan hormat Pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz pada Isnin. Then yesterday, I think Petronas is going to issue what we call the state fund. There is a possibility beside the Central Korea and Baram Delta could be another new discoveries, 2 new discoveries. This one I just indicate to you. Meaning, if that is the case, based on our commercial settlement agreement, CSA, meaning we are going to do our part in the developing of those areas.
Kerajaan Sarawak akan terlibat dalam soal hasil minyak dan gas yang diperoleh menerusi Petroleum Sarawak Berhad Petros dan ia dilaksanakan berlandaskan hak Sarawak di dalam perlembagaan di bawah Ordinan Perlombongan Minyak OMO 1958. Pada 10 Februari lalu, Petronas mengesahkan penemuan gas hasil penerokaan Telaga Penilaian Lang Lebah 2 di Blok SK410B, kontrak perkongsian pengeluaran yang terletak di wilayah tengah Lukonia, kira-kira 80 km dari perairan Sarawak. Pembinaan lebih banyak jalan dan jambatan bagi menghubungkan kawasan di Sarawak amat diperlukan. Ini melihat kepada kira-kira 65% penduduk Sarawak yang terpisah hubungan akibat sungai. More roads mean more bridges need to be built. When the rivers are at the widest size, width. Their construction therefore become very expensive exercise for Sarawak unless, of course, federal government is willing to assist us. Expensive may they be in building these bridges, but build them we must. Otherwise, 65% of our population will be deprived of this connectivity. Dalam pada itu, lebih 11 jambatan besar telah dibina di Sarawak dengan memakan belanja sebanyak lebih dari 4 bilion ringgit. Building these bridges is just half done. The next task is for Yang Berhormat CM to look for money to build roads to connect these bridges. If we don't do this, our bridges will be bridges to nowhere. Projek pembinaan Jabatan Batang Lupa membuktikan ia bukan sekadar janji manis daripada kerajaan. Pembinaannya merupakan projek besar yang menelan kos sebanyak 840 juta ringgit selain memerlukan perancangan tinggi bagi memastikan ia berjalan dengan lancar. Jika siap, ia akan menjadi jambatan sungai terpanjang di Malaysia. Syukur Alhamdulillah, terpanjang. Dan hari ini merupakan bukti bahawa jambatan ini bukanlah omong kosong semata-mata. Hari ini adalah sejarah dan permulaan untuk kita khususnya penduduk di kawasan sekitar untuk menikmati satu lagi nikmat pembangunan yang dibawa oleh kerajaan GPS. Pembinaan Jambatan Batang Lupar dahulu diluluskan secara perkongsian antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Namun setelah bertukar kerajaan, sayangnya projek ini dibatalkan. Betapa sedihnya kita semua menerima perkabaran tersebut. Namun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo yang kita kasihi, yang tahu akan pentingnya jambatan ini kepada rakyat, beliau mengambil inisiatif untuk meneruskan projek jambatan ini dan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kerajaan Sarawak diharap dapat meluluskan permohonan menaik taraf status sebuyau daripada daerah kecil kepada daerah penuh dalam masa terdekat. Ia adalah penting bagi memacu lebih banyak pembangunan di kawasan itu seperti daerah-daerah lain di Sarawak. Kerana jalan pesisir, jalan utama kedua dibina lalu di laluan kawasan Sebuyau. Satu, menggunakan jalan pesisir yang ada sekarang, dan satu lagi ialah jalan utama kedua, second terang road yang musim kawasan Sebuyau keluar dekat Subuyu. Maknanya kita dikeliling oleh jeraya, dua igig jeraya besar, jalan pesisir dan jalan utama kedua. Dan oleh itulah maka kita nampak bahawa kawasan Sebuyau mempunyai potensi yang besar untuk membangun di masa yang akan datang. Daerah kecil Sebuyau kini mempunyai jumlah penduduk lebih dari 20,000 orang dan mempunyai keluasan 625.07 km persegi, 63 buah kampung dan rumah panjang, 19 buah sekolah rendah dan sekolah menengah.
Tiada siapa yang meminta untuk dilahirkan menderita. Menyedari kepayahan yang dilalui, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK menubuhkan Desa Bina Diri DBD yang memberi fokus kepada jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada mereka yang kurang bernasib baik. DBD menyediakan perkhidmatan penjagaan, perlindungan, bimbingan dan pemeriksaan kesihatan secara berkala kepada penghuni. Di samping melahirkan individu yang produktif dan berkemahiran ke arah perubahan sikap yang positif untuk diintegrasikan semula ke dalam masyarakat. Menurut salah seorang penghuni wanita di DBD, dirinya amat menghargai peluang yang dihulurkan DBD yang membolehkannya menabur bakti walaupun sudah di mamah usia. Sekarang kami merasa gembira dan bersukaria kerana aktiviti yang Puan Tiong bagi kami dan staf bagi kami buat masak, berjahit dan mewarna dan membaca. Menerusi lawatannya ke DBD, Menteri KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah meletakkan harapan agar DBD mampu membantu penghuninya menambah baik kehidupan sedia ada. Kementeriannya juga akan memberi geran khas sebanyak RM5,000 kepada penghuni DBD setelah mereka keluar dari rumah kebajikan tersebut untuk meneruskan kehidupan di luar. Pelancaran untuk membeli peralatan tadi, untuk yang olah agroponik tadi, untuk yang olah nak karipap nak diacar kita tadi, olah karipap, olah pau, olah mie tadi. So we need to help them further until they can stand on their own feet. Laporan seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP menumpukan sepenuh fokusnya dalam meningkatkan penguatkuasaan undang-undang untuk menangani jenayah cyber. Pendekatan ini termasuklah menaik taraf kemahiran pegawai-pegawai mengesan dan mengatasi jenayah cyber seperti penipuan atas talian dengan lebih serius. Jenayah ini semakin berleluasa, lebih-lebih lagi ketika dunia dilanda pandemik COVID-19 sekaligus menjadi ancaman kepada ekonomi digital. Secara spesifik saya lihat mereka ini perlu diberi ruang dan peluang untuk mereka mengikuti kursus, ya. Seperti kalau mereka seharusnya pandai skill dalam forensik accounting mungkin, untuk tengok bagaimana nak mengesankan penipuan. So kita akan mohon daripada kerajaan supaya bagi sektor penguatkuasaan kami di KPDNHEP akan diberi ruang dan peluang untuk mereka ini dapat kita pertingkatkan kebolehan ataupun kelayakan mereka dalam menangani masalah yang sangat sofistikated. Nanta berkata demikian di dalam rancangan 2030 terbitan TVS. Selain membantu golongan terkesan penipuan cyber, KPDNHEP pada masa sama turut akan menyesuaikan diri dengan perubahan perniagaan global pada ketika ini. Bagi meningkatkan produktiviti sektor agromakanan negara perlu memberikan penekanan terhadap penggunaan teknologi mekanisasi dan automasi. Selain itu juga pembangunan dalam model pertanian moden, pertanian tepat, agrorobotik dan aplikasi berasaskan Internet of Things. Kelestarian dalam pengeluaran pertanian dan industri makanan menjadi satu agenda yang penting untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar makanan dengan menggunakan sumber tenaga yang cekap melalui penggunaan teknologi inovatif. Pendekatan-pendekatan baru ini dan di luar kebiasaan sememangnya perlu bagi memastikan kita mendapat menghadapi pelbagai cabaran sekuriti makanan, termasuk pandemik COVID-19. Penggunaan prosedur operasi standard kehilangan lepas tuai padi yang dibangunkan Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia, MARDI, dapat mengurangkan kehilangan lepas tuai padi daripada 28.5% kepada 7.9%.
Ia adalah contoh penggunaan teknologi mekanisasi yang dapat meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kehilangan lepas tuai. Sekaligus membuktikan keperluan mekanisasi dalam industri pertanian tidak boleh dipandang remeh kerana penggunaannya mampu memberi impak dalam meningkatkan hasil pengeluaran kepada negara dalam jangka masa panjang. Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak, Johor dan Sabah. Hujan lebat dan berterusan yang berlaku adalah disebabkan oleh faktor penumpuan angin dari arah timur laut serta kelembapan udara yang tinggi yang menggalakkan pembentukan awan hujan dan ribut petir. Kawasan yang terlibat di Sarawak termasuk Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Johor pula melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi bermula esok sehingga Khamis ini. Orang ramai diingatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku hujan lebat dan angin kencang. Memandangkan kita berada di fasa monsun peralihan, Jabatan Meteorologi Malaysia masih meramalkan cuaca ribut petir berserta hujan lebat di beberapa bahagian di Sarawak pada sebelah petang dan berterusan sehingga ke malam. Hujan lebat dan berterusan ini boleh mengundang kepada risiko banjir kilat di kawasan-kawasan rendah seperti di pesisir pantai dan tebing-tebing sungai. Perbincangan khusus akan dilakukan Kerajaan Malaysia bersama Kerajaan Singapura bagi mengiktiraf sijil vaksinasi COVID-19. Ini bagi mempermudahkan lagi perjalanan merentasi sempadan antara dua negara. Ia merupakan antara yang dipersetujui kedua-dua negara selepas mesyuarat tertutup antara Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan rakan sejawatnya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan pada Selasa. Dalam sidang media bersama, kedua-dua menteri berkata Malaysia dan Singapura turut bersetuju untuk mempercepatkan lagi program vaksinasi masing-masing bagi penduduk jangka panjang. Ia termasuk rakyat Malaysia yang menetap di Singapura dan rakyat Singapura yang menetap di Malaysia. Selain itu, pertemuan kedua-dua rakan sejawat itu turut bersetuju untuk memulakan pergerakan antara sempadan secara berperingkat seperti laluan hijau timbal balik RGL dan peraturan ulang alik berkala PCA. Sarawak merekodkan 192 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan mengisytiharkan 3 kluster tamat iaitu kluster Nanga Lijan, Julau, kluster Univista Semerahan dan kluster Kidorong 2 Bintulu setelah tiada kes baru dikesan dalam 28 hari lepas. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak melaporkan 140 kes baru COVID-19 dengan Miri melaporkan kes harian tertinggi iaitu 52 kes. 2 kes kematian turut dilaporkan melibatkan lelaki warga tempatan berusia 71 tahun di Hospital Sibu dan wanita warga tempatan berusia 69 tahun meninggal di kediamannya sendiri. Dalam pada itu, terdapat 31 kluster masih aktif di Sarawak dengan 9 kluster melaporkan penambahan kes. Daerah Asajaya pula telah kembali ke status hijau daripada status kuning. Manakala daerah Subis telah bertukar status daripada merah kepada status jingga. Secara keseluruhan, sebanyak 1,384 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 335,540 kes sehingga kini. Daripada jumlah kes baru yang dicatatkan hari ini, sebanyak 1,375 adalah jangkitan tempatan, manakala 9 lagi kes import. Direkodkan 870 daripadanya adalah warga negara, manakala 505 lagi bukan warga negara. 6 lagi angka korban direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kematian adalah 1,244 kes. Selain itu, jumlah kes sembuh pula sebanyak 1,058 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 319,842 kes. Baik.
6 peserta Dream Team akan mempersembahkan nyanyian masing-masing kepada konsert nyanyian pertama peserta TV Stars jam 8.30 malam ini. Apakah yang akan ditampilkan oleh para peserta ini? Sama-sama kita nantikan. Berbekalkan bakat masing-masing dalam bidang nyanyian, malam ini akan terungkai segala persoalan. Adakah mereka layak bergelar seorang penyanyi? TV Stars merupakan sebuah rancangan pencarian bakat yang unik di Asia di mana 6 peserta yang terpilih daripada lebih 600 calon akan berentap melalui persembahan nyanyian setiap minggu secara atas talian dengan mengambil kira situasi COVID-19 yang sedang melanda negara. TV Stars! Tepuk tangan sikit, tepuk bukan sikit, pampar sikit. Baik, sekian sahaja utama TVS untuk malam ini. Jangan lupa saksikan konsert TVS Stars selepas ini. Saya Mersuji. Saya Ruben Gomez. Salam hormat.